apa dia kata, siap dia sebut lagi, padan, eloklah nanti, maknanya dulu hidup di dunia tak tutup aurat, nanti yang meninggal dunia terimalah kau punya balasan. Lebih kurang macam itulah ayat dia. Pemergian ataupun kematian selebriti tanah air negara, yang saya ingat semua pun kenal sosok tubuh yang saya maksudkan ini, yang beliau merupakan seorang yang banyak dalam dunia nyanyian, ada lakonan, ada komedi pun ada, wanita, dan beliau banyak sekali meninggalkan kenangan-kenangan indah dalam hati-hati peminat-peminatnya lah. Cuma bila hari beliau meninggal dunia menimbulkan banyak bukan kita kata tanda tanya pun dia jugalah, sebab beliau rupanya di akhir hayat ada sakit yang beliau alami. Walau bagaimanapun kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, moga roh beliau ditempatkan di kalangan orang-orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma ghfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha, amin ya rabbal alamin. Cuma dalam suasana yang sama, dalam ramai-ramai yang mendoakan kesejahteraan arwah, moga diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu, ada juga hamba Allah ni, entah apalah dia punya cara dia berfikir, kita pun tak tahu. Apa dia kata, siap dia sebut lagi, padan, eloklah nanti, maknanya dulu hidup di dunia tak tutup aurat, nanti yang meninggal dunia terimalah kau punya balasan. Lebih kurang macam itulah ayat dia. Dia kata terimalah, dulu hidup tak tutup aurat, kan meninggal padan, tengoklah nanti apa kau nak kena nanti. Sebenarnya cakap-cakap dan mulut-mulut macam ni tak menggambarkan seorang Muslim yang sejati, tak menggambarkan langsung seorang mukmin, seorang beriman yang ada ilmu, yang ada akhlak dan adab, khususnya adab terhadap orang yang telah meninggal dunia satu, adab terhadap orang yang ataupun ahli keluarga si mati, langsung tak ada adab langsung. Tak ada adab langsung. Bayang kalau orang kata keluarga kita macam tu, tengok apa perasaan, marah kan? Islam ni agama fitrah, dia faham perasaan umatnya. Sebab itu Nabi SAW, Nabi mengajarkan supaya kita ini tak boleh sama sekali mencela, menghina orang yang telah pun meninggal dunia. Daripada Aisyah radhiyallahu anha bahawa Nabi SAW bersabda, la tasubbul amwat fa innahum qad afdau ila ma qaddamu. Kata Nabi SAW, janganlah kalian mencela, menghina jenazah. Jangan menghina mayat, jangan menghina jenazah, kerana mereka ini telah pun menjumpai apa yang telah mereka kerjakan. Hadis riwayat Imam Bukhari. Berdasarkan ayat ini, berdasarkan hadis ini, yang kita faham apa? Nabi ajar kita jangan duk hina orang yang telah meninggal dunia. Kalau perbuatan tersebut dilakukan juga, hukumnya haram. Nabi kata jangan, hampa duk buat pasal apa? Tak boleh sama sekali. Dan ini bukan cerita soal orang kata ustaz ni dia minat kat penyanyi tu, dia minat kat pelakon ni, dia minat dekat komedian tu, lepas tu dia backup, dia cari. Dah, ini bukan soal kita nak backup siapa-siapa, tak kira lah dia tu artis ke, dia orang biasa ke, dia siapa pun sekalipun. Hadis ini merangkumi semua latar belakang orang tersebut. Asalkan dia meninggal dunia, tak boleh kita hina orang tersebut, tak boleh. Kalau dibuat juga haram hukum dia. Saya tak fahamlah kenapa ada orang masih lagi tak ada rasa bersalah nak mengutuk, menghina orang dah meninggal dunia ni. Dan Nabi menyebutkan juga bahawa mereka telah menjumpai apa yang telah mereka kerjakan. Dah selesai. Kita tak payah duk masuk campur. Nanti kau kenalah balasan kau. Duk cerita balasan orang. Kita punya balasan kita belum tahu lagi. Semayang hujung-hujung minit, entah semayang budak sehari cukup dah 5 waktu tu, ada kata orang. Jangan macam tu. Kita dalam hidup kadang barangkali merasakan diri tu baik sangat kot. Tu melihat orang lain serba tak kena, serba tak elok, serba kurang tu. Ingat. Maka kata Syekh Muhammad
bin Shalih Al-Utsaimin menyatakan bahawa kalimah ini bersifat umum yang dalam hadis tadi ini. Kerana sungguhnya mereka yang telah menjumpai apa yang telah mereka kerjakan. Jika mereka ni orang baik, maka celaan itu tidaklah mencelakakan mereka. Jika mereka adalah orang yang jahat, yang jelek kehidupan dia, maka mereka telah mendapatkan balasannya sehingga tidak memerlukan itu dan ini lagi dah. Ingat tu. Jadi pesanan untuk kita bersama, tak boleh sama sekali menghina, mencela, memburuk-burukkan si mati. Tak boleh sama sekali. Dalam satu hadis yang lain, Nabi SAW ada bersabda, la tasubbul amwat fatu'dzul ahya. Nabi kata, la tasubbul amwat fatu'dzul ahya. Apa maknanya? Kata Nabi SAW, janganlah kamu menghina mereka yang sudah pun meninggal dunia. Orang hak dah meninggal dunia ni hampa jangan duk hina, faham tak? Jangan duk hina. Sebab fatu'dzul ahya. Memanglah orang yang dah meninggal dunia tu, dia dah tak ada nyawa lagi dah. Dia dah tak ada lagi respon daripada pihak dia. Kalau orang duk hentam-hentam dia pun tak ada lah. Dia bangun daripada kubur, dia balas, dia hentam balik, dia komen di Facebook. Tak lagi dah. Akan tetapi fatu'dzul ahya itu maknanya menyakitkan hati ahli keluarga yang masih hidup. Dia akan menyebabkan sakitnya hati ahli keluarga yang masih hidup. Itu ceritanya. Maka sebab itu menghina ataupun mencela orang yang dah meninggal dunia akan menyakitkan hati orang yang masih hidup dalam kalangan ahli ataupun waris kaum kerabatnya. Dan larangan tersebut dia bersifat umum, termasuklah jika kita ketahui bahawa orang tersebut meninggal dunia atas kefasikan. Ya, walaupun kita tahu dia meninggal dunia dalam keadaan perbuatan-perbuatan yang tak elok sekalipun, tak boleh sama sekali kita cakap macam tu. Pasal kalau tuan-tuan pernah dengar dalam sejarah, kan ada zaman Bani Israel dulu yang dia dah bunuh 99 orang. 99 orang dia bunuh, dan kemudian dia mungkin tergerak hati dia nak berubah. Dia tanya satu orang, yang orang ini kelihatan seperti orang yang boleh minta panduan lah, mohon pencerahan lah. Orang tu dengar-dengar kata dia dah bunuh 99 orang. Tok Syekh tu kata, memang kau ni tak ada harapan lah, kau ni ramai sangat bunuh, banyak sangat. Bab dia bunuh Pak Haji tu genap 100 orang. Padan banyak sangat duk ceramah, dia bagi kali cukup 100 orang. Bila dah bunuh 100 orang tu, dia lagi lain sah. Aduh, aku bunuh pula Pak Haji ni, banyak bunyi lah, aku tak boleh tahan lah. Jadi dah 100 orang. Bila dah 100 orang, dia tetap nak berubah juga. Akhirnya dia cari, jumpalah satu orang alim. Yang mana orang alim tu pun tanya pada dia, kamu ni daripada mana, nak ke mana. Dan kemudian orang alim tu pun berpesan, pergilah ke kampung sekian-sekian. Sebab kampung itu orangnya baik-baik, orangnya bagus-bagus. Pergi ke sana. Pergi sana. Okey, dan dia pun memang nak pergi lah. On the way dia nak pergi tu, dia meninggal dunia. Dia mati. Maka turunlah malaikat azab, malaikat rahmat. Yang mana pada waktu itu, orang tersebut, kalau nak diikutkan, nak diazab oleh malaikat tu. Tetapi malaikat rahmat menyebutkan bahawa jarak perjalanan dia dengan kampung yang mana di dalam kampung tu orang baik-baik yang dia nak tuju, yang nak berubah jadi baik tu, lebih dekat, lebih hampir. Maknanya apa? Hati dia, kecenderungan jiwa dia dah memang dekat dah nak jadi baik dah. Bukan orang kalau tak bersungguh nak berubah ni, dia lambat lagi lah perjalanan tu, jalan slow, relax. Ini memang dia bergegas, memang dia bersungguh-sungguh nak berubah jadi baik. Sampai sikit lagi dia nak masuk ke kampung tersebut, maknanya dia memang orang yang berusaha nak jadi baik, nak jadi bagus. Tu ceritanya. Akhirnya, dan dia dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa sangka hidup bunuh orang. Bukan kata semayang ke apa. Hidup bunuh orang. Apalah amalan dia buat? Ada dia sedekah. Berdasarkan hadis tu pun kita tak disebut bahawa dia bersedekah ke, dia buat amal-amal soleh yang lain ke, dia pergi haji umrah ke, dia i'tikaf, tak ada. Dengar ceramah pun sekejap ya. Tu pun penceramah yang pertama tadi dia bunuh. Penceramah yang pertama dia bunuh, yang kedua ni baru dia
baru dia baru dia okey pun. Apa sangat amalan baik dia, tapi akhirnya dimasukkan ke dalam syurga. Artinya apa? Syurga ini bukan kita, atau syurga atau neraka ini bukan bahan mainan yang kita boleh nak mempermainkan orang tersebut. Bila kau masuk neraka lah lepas ni, neraka lah lepas ni. Doakan orang masuk syurga, okey, moga-moga kita dikurniakan syurga. Tapi perangai kita pun kena perangai ahli syurga lah, jenis tak mayang macam mana minta syurga dan berperangai seperti ahli syurga, itu okey lah. Tapi duk sebut orang tu neraka lah, ini kena azab lah, balasan lah, ini perbuatan sangat buruk sama sekali yang perlu diperbetulkan. Cumanya sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian, macam mana pula dengan Firaun? Firaun tu kan memang makhluk ataupun manusia yang terkutuk punya perangai. Manusia kita hari ni duk cerita pasal Firaun tu jahat. Kan dia dah meninggal dunia, dia dah mati. Bolehkah kita duk cerita pasal dia, keburukan dia, akhirnya dia di neraka tu? Itu cerita lain. Dia memang jahat. Dalam Quran pun Allah Subhanahu Wa Taala cerita pasal Firaun, yang mana dia tu nanti kesudahan dia, dalam hadis-hadis pun sebut tentang kesudahan dia jadi apa. Itu cerita lain. Ini orang-orang yang kita pun tak tahu apa kesudahan dia nanti di akhirat. Sama ada dia akan dapat ini, dia akan dapat ini, kita pun tak tahu. Yang penting kita doa je lah. Jangan kutuk, jangan hina. Yang macam Firaun, yang Qarun, yang Namrud tu cerita lain. Puak-puak tu dah memang telah dah. Allah Ta'ala sendiri sebut. Mereka dibenci, dimurkai, dan mereka ni hina, sehina-hinanya semua. Dah, selesai. Jadi saya berpesanlah pada diri saya dan rakan-rakan, sahabat-sahabat semua, daripada cakap sesuatu yang sia-sia, boleh menyakitkan hati ahli keluarga, moleklah, eloklah, afdallah kita doakan yang baik-baik sahaja untuk orang yang telah meninggal dunia. Sebab kelak kita juga akan menemui ilahi, kita juga akan bertemu Allah Subhanahu Wa Taala di suatu hari nanti.